Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya Muhammad Firdaus dari Bachelor Sains Horticulture tahun ketiga. Sejak semenjak ni dan terutamanya sejak COVID ni, kita dapat lihat banyak orang dah start minat tanam pokok hiasan. Dan paling ketara, time viral hari tu berkenaan pokok lidah mak mentua yang banyak sangat orang tanam dan orang jual. Sampai harga dia mendadak naik jadi 30 ke 40 pokok bergantung pada spesies dan hybrid. Tapi kita tahu ramai yang dah start minat tanam pokok tanaman hiasan, tapi mereka tak tahu macam mana nak jaga pokok tu. Dan ada yang tahu tapi macam dia dah jaga elok dan dia tengok makin pagi dia tengok pokok dia dah kuning, pokok dia tak tumbuh. Jadi hari ni aku akan menceritakan tentang penjagaan tanaman hiasan kat rumah kita. Pertama sekali adalah berkenaan air. Pokok ni kita tahu pokok memerlukan air, tapi tak sebenarnya banyak air. Tak sebenarnya tak perlu air langsung. Dia bersederhana yang macam kita cakap, kita tahu. Sepatutnya kita kena perlu siram pokok tanaman hiasan kita 2 kali sehari. Tapi bergantung juga kepada jenis pokok. Antara pokok lain seperti pokok berdaun. Pokok berdaun ni kita perlu siram sekali saja. Itu pada waktu pagi. Dan untuk pokok-pokok yang lain, untuk 2 kali sehari tu, so ada kita kena siram waktu pagi. Waktu pagi tu kita perlu siram dari pukul 6.30 pagi sehingga pukul 9 pagi. Antara jarak itulah. Untuk waktu petang, kita kena perlu elakkan selepas 6 petang untuk kita siram pokok. Sebab selepas 6 petang tu, kelembapan di udara dah tinggi. Jadi, pokok akan susah nak bernafas kalau kita siram lepas waktu 6 petang. Dan seterusnya untuk daun, ini saya akan spesifik kepada pokok yang berdaun, tanaman hiasan yang berdaun. Kadang kita nampak pokok itu daun kuning ataupun daun dah berwarna coklat, dah buruk. Jadi daun-daun macam ni sepatutnya kita kena buang dan pangkas buangkan daun tu. Disebabkan oleh pertama maybe masalah penyakit, kedua adalah kekurangan cahaya matahari dan ketiga adalah kekurangan nutrien. Kalau kekurangan cahaya matahari dan kekurangan nutrien ni tak ada masalah. Untuk kurang cahaya matahari kita kena pindahkan pokok ke tempat yang lebih cerah. Dan untuk kekurangan nutrien kita boleh tambah baja yang sepatutnya. Tapi untuk penyakit ni kita perlu buang sebab kita takut daun tu akan menyebabkan merebaknya penyakit tu ke pokok-pokok yang lain. Dan satu lagi, kita tahulah daun kuning ni tak mencantikkanlah pokok kita, melainkanlah pokok tu mak originalnya color kuning. Itu tak ada masalah. Dan seterusnya untuk pembajaan tanaman hiasan. Pembajaan tanaman hiasan ni bergantung juga pada jenis pokok tanaman hiasan yang kita tanam kat rumah. Untuk pertama sekali, untuk tumbuhan yang tidak berbunga seperti tumbuhan berdaun, contoh-contohnya peace lily, spider lily. Ini pokok-pokok yang berdaun. Jadi sesuainya digunakan baja NPK hijau. Untuk pembajaan ni kita sepatutnya membaja 1 hingga 2 minggu sekali. Dengan dia punya banyak baja tu sepatutnya 1 sudu besar baja kepada pokok, untuk ditaburkan kepada pokok. Dan untuk pokok yang berbunga ataupun pokok yang berbuah untuk tanaman hiasan kita, kita akan gunakan NPK dengan rasio 12-17 yang banyak boleh didapati di kedai-kedai pertanian dan kedai-kedai nursery. Dan untuk baja folia pula, itu baja air. Baja air ni sesuai menggunakan semburan dan sesuai disembur 3 ke 5 hari sekali. Dengan mengikut rasio dengan campuran air dan rasio yang telah ditetapkan oleh produk tu Dan akhir sekali berkenaan serangga perosak. Serangga perosak ni antara benda yang paling bermasalah dalam penjagaan tanaman hiasan. Kadang kita tak elak, kadang kita tak tahu pun serangga tu apa. Tapi aku akan bagikan contoh-contoh serangga perosak yang selalu serang tanaman hiasan. Pertama sekali adalah hama. Hama ni kita boleh detect dia punya simptom dan kita boleh cari dia kat bawah daun. Kalau kita balikkan daun, nampak color putih bawah daun tu, itu adalah hama. Jadi hama ni dia punya serangan kepada pokok tanaman hiasan adalah dia akan serap nutrien. Dia akan makan nutrien daripada pokok dan akan menyebabkan pokok tu dia punya pertumbuhan terbantut dan paling-paling teruk akan menyebabkan mati. Jadi cara untuk halau hama ni mudah saja. Kita boleh ambil bahan-bahan daripada rumah. Kita perlukan spray, botol spray, serbuk penaik dan air. Kita campurkan dan kita bersembur kepada hama tu. InsyaAllah hama tu akan lari. Dan seterusnya adalah siput babi. Siput babi ni selalu kita jumpa di kawasan-kawasan yang lembap. Ini disebabkan oleh tempat yang kita tanam tanaman hiasan kita tu terlalu lembap. Dan siput babi suka kawasan-kawasan yang lembap ni. Jadi dah kawasan tu lembap, dia punya cari makanan adalah kat tempat tanaman hiasan kita. Dia akan makan tiang-tiang pokok,
dahan-dahan pokok yang kecil-kecil, daun-dahan yang berdahan lembut dan juga daun. Jadi cara untuk halau siput babi ni adalah pertamanya adalah kita perlu elakkan tempat tanaman hiasan kita tu terlalu lembap dan terlalu berair. Seterusnya kalau kita dah nampak siput babi tu, kita boleh bunuh dia dengan menggunakan garam, air garam. Dan sebelum menamatkan tajuk saya pada hari ini, saya akan recommend kepada semua orang yang ingin memulakan minat menanam tanaman hiasan. Antara pokok-pokok yang saya recommend, yang saya suggestkan adalah pertama sekali adalah peace lily. Peace lily boleh ditanam di dalam rumah dan juga di outdoor. Dan juga spider lily. Spider lily ni merupakan antara pokok yang senang dijaga, tidak memerlukan banyak air dan juga boleh digantung di sekitar rumah. Dan akhir sekali saya akan rekomenkan pokok izora ataupun pokok jejarum yang kita selalu kecil-kecil kita selalu ambil dia punya bunga dan ambil dia punya madu. Pokok izora ni sesuai ditanam sebagai pagaran rumah di tepi-tepi rumah. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.